ada satu kemalangan aneh yang berlaku dekat Safari Lagoon tu pada 2007 tau. Hey, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Nana and yeah, welcome back. Okay, so malam ni disebabkan ramai yang cakap dekat my previous video cerita hantu, ramai orang cakap suara tak dengar, so I decided to use earphone instead of cakap macam tu je. Okay, so I harap lepas ni korang dengar dengan jelas. So, hari ni kita akan merungkai misteri. I tak tahulah, maybe orang Johor ada yang tahu, ada yang tak tahu pasal tempat ni. But I know you are in Cheras and KL know about this place. Okay. You guys pernah dengar tak tentang Safari Lagoon? Okay, for Johorians, if you pernah stay kat KL or Cheras, maybe you will know. But macam dulu I tinggal di Cheras and then I move to Johor. So, I tahulah sebab I pernah duduk sana dalam 5 tahun juga. So, Safari Lagoon ni, dia merupakan taman tema air rooftop pertama di Kuala Lumpur, Malaysia. Taman tema ni sangat popular 20 tahun yang lalu. Taman tema ni dia unik sebab dia dibina dekat atas bangunan 7 tingkat. So taman tema ni betul-betul dekat atas, macam dekat rooftop. So dia merupakan taman tema yang unik lah kan, sebab dia macam menarik pelancong untuk datang ke sana. Sebab dia sangat unik. Bagi Nana dia unik lah. Sebab macam taman tema kan kita bayangkan mestilah dekat tempat yang luas, macam dekat gunung-gunung ke tempat sejuk-sejuk. Tapi ni dekat atas bangunan dan dekat tengah-tengah bandar. Taman tema ni, Safari Lagoon ni, dia dibuka pada tahun 1998 dan pada zaman itu dia merupakan taman tema terbesar di Asia Tenggara. Hebat kan? So, apa yang pelik sangat sampai sekarang ni, which is taman tema tu dah tak digunakan, maksudnya operasinya dah diberhentikan. So, waktu I duduk dekat Cheras, I macam pelik lah. Setiap kali I lalu dekat depan bangunan Econ Safe tu, I nampak dekat atas bangunan dia ada macam best tau. Macam korang boleh nampak zirafah macam menjenguk ke bawah macam tu kan. Dia taklah menjenguk ke bawah, tapi korang nampak kepala zirafah and korang nampak macam dia macam dekat atas tu ada banyak tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok hijau. Memang betul-betul macam dekat theme park, macam dekat water park. So, I pernah tanya my dad. Dia cakap dekat atas tu water park, tapi dah ditutup. Tu bila I tanya bapa I, dia tak berapa tahu sangat. So, sekarang kita akan merungkai rahsianya. Safari Lagoon ni, dia terletak di Pandan Perdana sempadan Cheras dengan Ampang. Okay, dulu I duduk, memang tak tahulah, memang betul-betul rumah dekat dengan bangunan tu. So setiap kali nak pergi mana-mana mesti akan lalu situ. Nak balik rumah pun lalu situ. Nak pergi rumah saudara pun memang lalu dekat situ juga. And bangunan Pandan Safari Perik ni, dia betul-betul berada dekat Jalan Lingkaran Tengah 2, iaitu MRR2. Siapa yang pengguna lebuh raya MRR2 memang korang akan kenal lah dengan tempat ni. So I guess maybe yang duduk Johor tak tahu menahu sangat. But tak apa, kita cerita je. Safari Lagoon ni, dia berkonsepkan hutan di dalam bandar. Sebab dia betul-betul, Safari Park ni dia betul-betul dekat bandar. Dekat bandar yang pesat membangun, dekat lebuh raya yang busy.
yang jam kan. Kita tahu MRR tu ialah lebuh raya paling busy dan sibuk sekali ya. Sebab I pernah duduk sana, so I tahu betapa peningnya nak hadap jam dekat situ. And then dia di Safari Lagoon ni, dia menyediakan permainan yang menarik seperti gelongsor air, ada taman permainan untuk kanak-kanak, ada kolam renang, ada kolam ombak, macam-macam lah. Macam memang best gila. Macam bila korang tengok dari bawah tu, daripada atas korang nampak macam menarik tau. Dan zirafah tu yang membuatkan aku tertarik. Taman tema ni pada waktu tu sangat popular, and dia menjadi tempat pelancongan yang sangat macam number one lah. Sebab dia orang-orang yang dekat Ceras dengan Ampang ni semuanya busy. So tempat tu dia merupakan macam tempat yang paling dekat and paling best untuk riliskan stesen sekejap. Kalau pergi jauh-jauh kan lagipun nak buat kerja dekat nak buat kerja lagi satu hal. And kalau dekat Safari Lagoon tu just parking, bayar tiket masuk and dah boleh enjoy. Tapi pada tahun 2007 Safari Lagoon dilanda satu isu, dan pada waktu itu juga satu rahsia terbesar Safari Lagoon terbongkar. Ada satu kemalangan aneh yang berlaku dekat Safari Lagoon tu pada 2007 tau. Di mana ada seorang pekerja mati lemas terperangkap dalam penyedut air tekanan tinggi. Sewaktu dia nak ambil dia maut waktu dia nak ambil barang yang ditinggalkan oleh pengunjung dekat situ lah. Maybe dia nak bersihkan kolam tu ke apa ke, dia nak bersihkan tempat tu, and dia mati lemas. Pada 2007 tu juga, kes ni betul-betul kecoh waktu tu. Sebab kan Safari Lagoon kan very popular, right? Dia dekat rooftop and dia unik. Lepas tu bila terjadi kemalangan ni, satu lagi rahsia besar terbongkar oleh Safari Lagoon ni, di mana sebenar-benarnya Safari Lagoon ni telah beroperasi secara haram di Malaysia. Pada 2007 tu juga, 19 pegawai dan MPAJ diberi surat tunjuk sebab kerana kecuaian. Dia cuai dalam aspek tanggungjawab berhubung dengan kes yang dekat Safari Lagoon tu lah, dekat taman tema air tu. And then setelah daripada kejadian tu, sebenarnya Safari Lagoon tu dah diperintahkan tutup pada tahun 2005. Okay guys, 2005. Tapi kejadian yang maut tu 2007. So bila dia dah diperintahkan tutup pada tahun 2005, tapi Safari Lagoon ni dia tetap membuka pintu taman temanya kepada pengunjung 2 tahun lagi. 2 tahun lagi guys. Korang bayangkan. Maknanya dia orang ni tak bertanggungjawab lah kan. Macam tak amanah lah, orang dah suruh tutup tapi still buka. And then bila jadi kemalangan macam ni, mulalah nak gelabah. So sampai sekarang Safari Lagoon tu ditutup dan operasinya dah diberhentikan. Tetapi Safari Lagoon tu masih terbengkalai, usang, dan tiada sesiapa yang pergi ke sana lagi. Serta disebabkan Safari Lagoon tu, satu bangunan tu macam nampak macam dah tak ramai orang tahu yang datang kat situ. Walaupun bangunan tu bangunan untuk shopping, macam aku cakap concert kan, orang beli barang dapur. And tempat tu pun tak ramai orang pergi beli barang dapur dia. Kurang macam tu lah. Pada satu masa tu dia orang cuba nak bangunkan balik tempat tu dengan membuka restoran Anjung Kayangan Steamboat and Seafood.
Tetapi dia tak berjalan dengan lancar dan tak bertahan lama restoran tu, dan restoran tu pun dah ditutup sampai hari ni. Dan bangunan tu juga sampai hari ni usang, terbengkalai, tak ada orang. Tapi bangunan tu masih berdiri teguh di jalan MRR2 tersebut. So, aku tak tahulah sebab dah berapa tahun kan selepas kejadian tu. Aku last duduk sana pun waktu 2016. So sekarang dah 2020, dah tak tahu bangunan tu jadi apa. So kalau korang yang tahu sekarang bangunan tu jadi apa, korang bolehlah komen dekat bawah ni and bagi semua orang tahu yang tak duduk dekat Ceras Ampang ni tahu apa yang terjadi dengan bangunan tu sekarang. Adakah diorang dah robohkan sebab dah lama tak balik KL, so kita tak tahu. So apa pendapat korang dengan cerita dan kisah pada hari ini? Kalau menarik, korang boleh tekan likes, give me a huge thumbs up, and don't forget to share this video and subscribe. Kalau korang nak follow, korang boleh follow my IG, my Instagram and my Twitter. I will link it down below. So that's all for today. Bye. Assalamualaikum.